Kami mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Bagi jemaat yang belum memiliki tempat ibadah yang tetap, kami mengundang Bapak Ibu untuk beribadah bersama kami di tempat ini. Departemen Komisi dan Departemen Misi berkolaborasi mengadakan program peduli kasih pada bulan misi. Dalam program ini, gereja akan berbagi 1.000 paket sembako untuk petugas kebersihan kota Surabaya dan karyawan gereja. Masing-masing paket sembako yang akan dibagikan senilai Rp110.000. Kami mengundang agar jemaat untuk ambil bagian dalam memberkati saudara-saudara kita. Bapak Ibu dapat berpartisipasi lewat donasi yang dapat ditransfer melalui rekening gereja dengan memberikan kode 56 pada 2 digit belakang. Donasi dibuka sampai tanggal 16 Agustus 2026. Pembagian paket sembako akan dilaksanakan tanggal 17 Agustus 2026 jam 3 siang atau pukul 15.00 di kantor DLH Surabaya. Mari ambil bagian dalam peduli kasih ini untuk membagikan berkat kepada banyak orang. Hari Minggu tanggal 16 Agustus, Komisi Sekolah Minggu akan mengadakan Minggu Spesial Ibadah Anak untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan sebuah ibadah berjudul One Heart for Indonesia. Bersama anak-anak diajak untuk mendukung negara ini sembari mewartakan Injil Tuhan kepada semua anak. Dalam ibadah ini juga diadakan special games seru yang sangat memberkati anak-anak. Mari mengajak anak cucu kita untuk bersama-sama mengikuti ibadah spesial sekolah minggu, Minggu 16 Agustus pukul 9.15 pagi. Mengundang para wanita dan para ibu untuk bergabung dalam persekutuan Komisi Wanita tanggal 14 Agustus 2026 yang dibawakan oleh penginjil Luki dengan tema Wanita yang dipakai Tuhan membawa terang. Di sini kita akan belajar sebagai kaum perempuan yang diciptakan Tuhan untuk terus diberkati dan menjadi berkat bagi keluarga, gereja, dan semua orang. Mari bergabung dan mengajak para wanita untuk bersama-sama hadir dalam persekutuan ini. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Perkataan Tuhan Yesus ini bukan sekedar gambaran tentang kebutuhan dunia ini. Ini adalah panggilan bagi setiap orang percaya. Injil telah dipercayakan kepada kita, bukan untuk disimpan, melainkan untuk diberitakan. Kasih Kristus yang telah menyelamatkan kita harus terus mengalir kepada keluarga, sahabat, kota, bangsa, bahkan sampai ke ujung bumi. Ada yang dipanggil untuk pergi, ada yang menopang melalui doa, ada yang memberi, dan ada yang bersaksi di tengah kehidupan sehari-hari. Kita semua dapat mengambil bagian untuk menghayati dan meresponi panggilan ini. Gereja mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bersama-sama hadir dalam Mission Worship Night, sebuah malam untuk bersama-sama menyembah Tuhan, berdoa bagi jiwa-jiwa, mendengar suaranya, dan membiarkan Roh Kudus menyalakan kembali api misi dalam hati kita. Hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026 pukul 18.00 di gedung utama GKA Gloria Pacar. Mari menyembah, berdoa, pergi, dan menjadikan semua bangsa murid Kristus. Kami juga mengundang seluruh bapak dan ibu untuk hadir dan bersatu dalam doa, mendoakan jemaat, gereja, bangsa dan negara, serta dunia ini. Dalam kebaktian doa Rabu, setiap Rabu di Geraha Gloria lantai 3 jam 7 malam. Dan kami berdoa untuk Anda setiap Sabtu jam 9 pagi via Zoom. Demikian pengumuman hari Minggu ini. Mari terus menjadi berkat bagi keluarga, daya bagi gereja, dan terang bagi dunia. Tuhan Yesus memberkati. Kemana
Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. 弟兄姐妹，大家平安。 Pagi hari ini seandainya saja ada satu undangan dari Tuhan kita terima. Kalau seandainya dari orang besar kita akan merasa bahagia sekali. Namun pernahkah kita merasa ketika undangan ini dari Allah pencipta langit dan bumi diberikan secara khusus kepada saya dan saudara, hari ini kita masih boleh beribadah. 感谢上帝的恩典，今天是上帝亲自邀请我们到他的家中来敬拜他。如果我们受到一些世界上大人物的邀请，我们觉得非常的光荣。但是今天是创造宇宙万物的上帝亲自邀请我们到他的家中来敬拜他。 Dengarlah firman Tuhan dari Mazmur 100 ayat 2-4. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. 我们来听一段神的话，在诗篇100篇第2节到第4节。你们当乐意侍奉耶和华，当来向他歌唱。你们当晓得耶和华是神，我们是他造的，也是属他的。我们是他的民，也是他草场的羊。当称谢进入他的门，当赞美进入他的院，当感谢他，颂赞他的名。 Jemaat, mari kita berdiri mengambil saat teduh. 请大家站立，我们默祷。 Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah pada pagi hari ini kita mulai dengan sebuah pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang telah menjadikan langit dan bumi. Turun atas kita sekalian kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 我们的帮助是在乎依靠造天地之耶和华的名，愿恩惠平安从圣父、圣子、圣灵三位一体的上帝与我们同在。阿们。Mari kita membaca bacaan bersama-sama. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermasmurlah baginya, percakaplah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. 请经文，你们要称谢耶和华，求告他的名，在万民中传扬他的作为，要向他唱诗歌颂，谈论他一切奇妙的作为。一起念：
要以他的生命夸耀。寻求耶和华的人，心中应当欢喜。要寻求耶和华以他的能力，时常寻求他的面。 Keselamatan adalah anugerah Allah yang pasti bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus. Di tengah dunia yang berubah, janji Tuhan tetap teguh di dalam Kristus. 在世界动荡不安的世界当中，我们相信救恩是来自上帝所赐给每一个凡相信主耶稣基督的儿女。 Jaminan mulia. Nyanyikan bait pertama Mandarin. 有福的结局，耶稣是我进的现场，出荣耀喜乐，为神的后嗣就是工程，有生命重生，宝血聚集，这是我心喜，我的诗歌，赞美我救主，昼夜长恒，这是我心喜，我的诗歌，赞美我。Bait yang kedua, aku mau taat sepenuhnya. Aku mau taat sepenuhnya, suka surgawi turun melimpah, malaikat datang bawa berita, kasih karunia, kami masyurkan, kami puji, kami masyurkan, kami puji, tentang Yesusku selamanya, kami masyurkan, kami puji, tentang Yesusku. Dengan ketaatan diri sepenuh kita mau menyongsong sampai Yesus datang menjemput kita semua. Serahkan diri penuh di dalam Tuhan, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerahnya, kami masyurkan, kami masyurkan, kami puji, tentang Yesus selamanya, kami masyurkan, kami puji, tentang Yesus, 这是我心喜满的人呀，这是我心喜，我知道，赞美我救主，昼夜长恒，这是我心喜，我知道，赞美我救主，昼夜长恒。Ketika kami datang di hadapan Tuhan pada pagi hari ini dengan segala keberadaan kami, 主啊，当我们来到你的面前的时候， Tuhan, Engkau tahu apa yang terjadi dalam hidup kami dan Engkau tahu apa yang akan terjadi ke depan. 主啊，你是无所不知的上帝，你知道在我们的生活当中我们所有的事情。 Ketika kami pujikan bahwa satu jaminan keselamatan untuk setiap kami yang sudah diselamatkan oleh Yesus, seharusnya jiwa kami diliputi dengan penuh sukacita. 当我们唱诗的时候，我们知道我们是已经蒙你救赎的儿女，我们用欢喜快乐的心、喜乐的心来赞美你。 Melewati segala tantangan hidup, melewati segala keterbatasan kami, melewati segala kelemahan kami, ada janji Tuhan yang ya dan amin ini. 经历过一切的困难或者一切的挫折，但是我们知道你常与我们同在。 Namun kami sadar kami penuh dengan kelemahan, seringkali kami Tuhan, kami melupakan bahwa kekuatan yang sesungguhnya berasal daripada Kristus sendiri. 我们本是不配的人，求你叫我们可以明白，我们所拥有的一切
都是从你而来的。 Ampuni kami ketika kami lupa bahwa di dalam segala keberadaan kami boleh menyaksikan tentang Kristus. 求你饶恕我们的一切罪过，叫我们明白我们乃是在神的掌之中。 Ampuni kami karena sesungguhnya setiap waktu, setiap saat kami boleh memuliakan Kristus dalam hidup kami dan membuat orang lain melihat Kristus dalam hidup kami. 求你叫我们在每时每一刻，在每个场地，我们都可以称颂赞美你的生命。 Namun kami gagal menjadi pembawa berita di tengah segala keterbatasan kami ini. 但是多少时候我们却失败了，我们没有荣耀高举你的名。 Kiranya pagi hari ini Engkau beranugerah memberikan kami satu kemampuan kekuatan untuk bersandar teguh melanjutkan panggilan hidup kami. 求你今天借着今天早晨的聚会，求你再一次复兴我们的灵，叫我们真是可以高举你的生命。 Berbicaralah lewat pujian, doa dan firman-Mu pada ibadah kami pada pagi hari ini. 求你借着诗歌，借着信息，再一次坚定我们的信心。 Demi nama Yesus kami doa dan bersyukur. 我们祷告是靠来主耶稣基督的生命。 Amin. 阿门。 Berita anugerah dari Kolose 1 ayat 12-14 dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. 今天恩典的信息来自歌罗西书第1章第12到第14节。感谢天父，叫我们能以终身徒在光明中同得基业。他救了我们脱离黑暗的权势，把我们迁到他爱子的国里。我们在爱子里得蒙救赎，罪过得以赦免。 Jemaat dipersilahkan duduk. 会中请坐。 Pertanyaan bagi setiap orang percaya bukan hanya apa yang Tuhan telah lakukan bagi kita, tetapi juga bagaimana kita akan menjalani hidup kita sebagai orang yang telah ditebus. 每一个相信神的儿女，他不应该对主说：“主啊，你为我做什么？”但是相反的，我们要对主说：“主啊，我已经为你做了什么。” Lewat pujian Ku Memuji Penebusku, marilah kita mempersembahkan hidup yang penuh syukur dalam ketaatan dan hidup kita boleh menyaksikan Dia. Yesus
mendapat kesempatan untuk mendengar kesaksian dari penginjil Dewi. 今天云好的聚会，我们要听一个见证。sorry, nggak inget. Shalom Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Maria Okaloho. Saya biasa dipanggil Aneng. Saya tidak punya bapak. Saya dibesarkan oleh opa saya hingga saya berumur 12 tahun. Shalom Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Arianca Valentina MBT, biasa dipanggil Ari. Saya dari kecil tidak punya bapak dan saya tinggal bersama mama saya dan nenek saya. Sampai saat ini saya berumur 9 tahun. Saya bekerja sebagai sabut rumput, cuci pakaian orang di tempat toko. Halo Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Kasyar Benyamin Delbay, biasa dipanggil nama Benya. Umur saya 8 tahun. Saya masuk di Rumah Lopo sejak bulan April tahun 2026, masih kelas 4 SD di SD Negeri Bolibar. Sekarang saya naik kelas 5. Kemarin saya juara 1 di kelas 4. Saya sekolah di SD Negeri Bolibar. Waktu saya masuk di Rumah Lopo bulan April 2026, saya masih kelas 2. Sekarang saya kelas 3. Waktu ulangan naik kelas, saya juara 2. Cita-cita saya ingin menjadi perawat. Saya masuk di Rumah Lopo bulan Mei tahun 2026. Saya sekolah di SD Negeri Bolibar tahun lalu kelas 1, tapi saya tidak sekolah. Jadi tahun lalu, tahun ini baru saya masuk kelas 1 lagi. Saya berterima kasih Bapak Ibu karena saya sudah bisa tinggal di Rumah Lopo ini, dan saya punya cita-cita, saya ingin sekali menjadi pendeta. Saya mohon doakan saya terus, jika Tuhan berkehendak saya bisa menjadi seorang pendeta. Terima kasih Bapak Ibu, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dah. Terima kasih Bapak Ibu. Sekarang saya sudah tinggal di Rumah Lopo ini. Doakan saya terus supaya saya rajin belajar agar cita-cita saya bisa tercapai. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Terima kasih. Saya sudah tinggal di Rumah Lopo. Tuhan jaga saya. Doakan saya. Saya cita-cita menjadi pendeta. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
Dah. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan selama 2023 sampai dengan tahun 2026 karena penyertaan Tuhan dan kuasa ajaib Tuhan. Tadi 3 anak asuh Rumah Lopo yang baru kami rekrut dalam beberapa bulan ini dan mereka baru masuk pada bulan Mei. Kami ada sanggar belajar sekitar kurang lebih 80 anak sekarang. Saya percaya karena doa dari Bapak Ibu semua dan mujizat Allah terjadi bagi kami. Dan mujizat yang telah terjadi juga, kami juga merasakan tantangan yang sama seperti orang-orang lain. Waktu kami kehabisan beras Bapak Ibu, kami dapat kunjungan dari PLN. Saudara-saudara kita yang bukan seiman dengan kami, mereka bisa mengunjungi kami dan berbagi berkat. Saat kami kehabisan beras saat itu, anak-anak berdoa dan mujizat Tuhan terjadi. Saya percaya kuasa Tuhan dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jika Tuhan mengutus kami di ladangnya, maka jaminan Tuhan dan kuasa ajaib Tuhan pasti terjadi. Minta dukungan doa dari Bapak Ibu sekalian untuk kami di Rumah Lopo, anak asuh. Jika Tuhan berkenan, maka banyak orang yang menunggu menanti kedatangan kami untuk menampung lagi anak-anak asuh, anak-anak yatim piatu, orang-orang yang membutuhkan pertolongan kasih karunia Tuhan melalui Rumah Lopo ini. Biarlah kesaksian ini menjadi berkat dan kita semua bisa menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Kita bersyukur kita mendapat suatu informasi tentang pekerjaan Tuhan di luar pulau, di Alor. Kita bersyukur banyak pekerjaan Tuhan yang sedang menantikan kita semua untuk turut berpartisipasi. 今天我们得到一个信息，我们教会的差传部在阿洛，我们也是做了很多差传的侍奉。 Di hadapan Tuhan, marilah kita bertanya, Tuhan, apa yang saya harus kerjakan untuk mengerti isi hatimu, khususnya di bulan misi ini. 接着这个差产业，让我们每个人对神说：“主啊，你愿意我为你做什么？” Sebelum kita menaikkan beberapa pokok doa misi, kita bersama-sama memuji baitnya yang ketiga dari lagu ini. Ku memuji penebusku, ku masyurkan kuasanya. Biarlah Tuhan yang memberi kita kekuatan dan kemenangan. Ku memuji penebusku, ku masyurkan kuasanya. Dia berikan kemenangan atas dosa-dosaku. Ku darahnya membasuhku, yang menderita di salib. Kita bangkit berdiri, ulangi refrennya. Ku memuji penebusku, ku memuji penebusku, darahnya membasuhku, yang menderita disalibkan, menghapuskan dosaku. Mari kita bersama-sama berdoa. Yang pertama, hamba Tuhan dan majelis doakan untuk pelayanan Papua. Pelayanan penginjil Musa sekeluarga yang melayani di Rumah Sagu, pelayanan penginjil Frans Soleh yang melayani di Rumah Sagu dan Pumako, serta pelayanan TK PAUD. 我们请教会的教牧部为巴木沙
的差侍奉工作，在巴布亚的一些差传工作祷告。 Yang kedua, doakan untuk seluruh jemaat. Mari kita doakan pelayanan 4 gereja di Gunung Lawu dan hamba Tuhan yang melayani di sana. Pendeta Ishak Sabrang, Penginjil Winarno, Penginjil Samuel, Penginjil Parianto. 我们也请全体的会友为这个我们在古农拉乌有时间教会，还有为他们的牧者祷告。 Mari bersama-sama kita buka suara, kita berdoa. 让我们同心开声祷告。 Bapa di surga, pada momen bulan misi ini, kami boleh datang kepadamu, mengingat dan bersyukur bagaimana pekerjaan misi ini dilakukan, bukan untuk gereja kami, namun satu kerinduan kami untuk mengerti isi hatimu, untuk mengabarkan Injil dan kebenarannya. Tuhan akan menolong pelayanan daripada anak-anakmu, baik yang di Papua, baik para hamba Tuhan yang melayani di sana. Berdoa juga untuk hamba-hambamu yang melayani di Gunung Lawu. Ada beberapa pembangunan yang sedang dikerjakan di sana. Tuhan yang akan memberikan pertolongan-Mu untuk setiap anak-anak-Mu yang setia melayani. Berikan komitmen, berikan sukacita. Tolong lindungi mereka dari segala sesuatu supaya mereka tetap boleh mengabarkan Injil dan kebenarannya. Yang ketiga, kita berdoa bersama untuk pelayanan di Alor, Penginjil Dewi dalam mengelola sanggar belajar dan 3 anak asuh di Rumah Lopo. Doakan penyelesaian sertifikat tanah di sana. 第三样，我们为阿乐的差传侍奉祷告，为刚才的 David 传道，他还有3个服役的这个孩子们祷告，还有目前正在进行的关于地契的这个工作。 Keempat, kita juga berdoa untuk pelayanan ABK, anak berkebutuhan khusus, dan keluarga pekerja migran atau TKI. Doakan penginjil catur yang mengelola di Pare, Kediri, bekerja sama dengan GKJW Sidorejo. Doakan pemberdayaan ekonomi warga, penyelesaian sertifikat Sidorejo. 第4样，我们为这个普遍性需要的工作祷告，就是为这个教会的一切，在这个西多尔州的属下的巴瑞的那个布道所，为他们所需要的一切所服役的工作祷告。 Mari bersama-sama kita berdoa. 让我们开声祷告。 Bapa, pada saat ini kami mau datang kepadamu melanjutkan beberapa pokok doa. Kami bersyukur melihat ada anak-anakmu yang setia tergerak. Pelayanan di Alor. Tuhan tolong untuk penginjil Dewi yang saat ini sedang mengerjakan beberapa pelayanan untuk Rumah Lopo. Tuhan akan berikan sukacita, berikan hati yang damai, berikan hikmat-Mu untuk menjadi saluran berkat di sana. Anak-anak boleh dijangkau dan jemaat orang-orang di sana juga boleh melihat tentang kasih Kristus. Berdoa juga untuk pos pelayanan yang dikerjakan di Pare, Sidorejo. Terima kasih karena Tuhan menolong sejauh ini dalam beberapa proses pelayanan ke depan. Kiranya Engkau memberikan kasih, hikmat, dan petunjuk-Mu, khususnya di dalam penyelesaian sertifikat yang akan dilakukan untuk Sidorejo. Kiranya Tuhan memberikan bantuan pertolongan. Tuhan, biarlah pekerjaan-Mu, Tuhan sendiri yang mau menolong kami. Kami mau sandar sepenuh dengan pimpinan-Mu. Ya Tuhan, kami datang kepadamu, kami juga mengingat untuk urban mission pelayanan dari gereja Pacar di tempat ini. 主啊，我们来到你的面前，我们再一次求主，你也纪念赐福我们教会的一些差传工作。 Usaha untuk menjangkau mereka dan membawa mereka mengenal, memuridkan mereka, hanya bersandar kepada hikmat-Mu. 我们传福音，我们就灵魂也带领一些附近的人可以认识主，这完全是照着主的使命，你所赐给我们的恩典。 Berdoa untuk hamba Tuhan dan para pemimpin kelompok, supaya hati kami tetap terus mempunyai nyala, hati yang dibakar oleh semangat untuk melayani Tuhan, menyebarkan kebenaran dan Injil. 叫每个人都有一个活出一个基督的活力，叫每个人我们真正的有一个热爱灵魂的心，我们愿意向他们传福音。
Setiap kami yang berdiri di tempat ini, Tuhan tolong mempunyai hati misi yang terus dikuatkan oleh Tuhan. 赐给我们那个宣教的心，我们愿意把福音传给他们。 Walaupun kami dalam kelemahan, keterbatasan, namun kami sungguh percaya bahwa kekuatan hanya berasal daripadamu. 虽然我们自认我们自己是不配的人，我们的能力也是有限的，但是我们知道，求你加添我们的力量，叫我们明白我们差传的工作是从神来的。 Mampukan kami dengan Roh Kudus-Mu untuk tetap setia dan melayani Tuhan. 求圣灵带领我们，加添我们的力量。 Ini doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, 这是我们的祷告，是奉靠主耶稣基督的名祷告， yang mengajar kami berdoa demikian. 也教导我们如此的祷告。 Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan tetap berdiri kita mengikrarkan pengakuan iman bersama gereja Tuhan di segala abad dan tempat. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. 使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，由童真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从哪里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Jemaat dipersilahkan duduk. 会众请坐。 Paduan Suara Sion akan melayani Tuhan mempersembahkan sebuah pujian 宣善诗班要上前来献诗。 yang seharusnya menjadi kerinduan kita semua bahwa suka mengabarkan Injil Tuhan.
Shalom Bapak Ibu yang terkasih. 弟兄姐妹平安。 Mari kita berdoa sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan kita pagi hari ini. 让我们再一次低头祷告。 Kami naikkan segala pujian dan syukur kepadamu ya Tuhan. 主啊，我们向你献上我们的感恩， Kasih setia penyertaan pimpinan Tuhan tidak pernah salah dalam hidup kami. 因为你的心事、你的慈爱带领我们。 Dan pagi hari ini kami kembali datang menghadap hadirat Tuhan. 今天我们再一次来到你的圣宝座面前， Karena kami tahu hidup kami membutuhkan Engkau ya Tuhan. 因为我们知道我们的生活实在是需要主的参与。 Maka berbicaralah kepada kami pada kesempatan saat ini. 求你借着今天这个聚会，向我们每一个人说话。 Kiranya isi hati Tuhan itulah yang boleh kami lihat, kami alami, dan terus mendorong kami untuk menjadi pelaku firman. 让每个人可以在这里明白你的旨意，也经历你的心意。 Karena itu ya Roh Kudus berbicaralah, 求你圣灵向我们说话， kami siap mendengar. 我们需要共听。 Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. 我们祷告是靠来主耶稣基督的名， Amin. 阿门。 Bapak Ibu, mari kita buka bersama-sama satu bagian firman Tuhan yang melandasi khotbah pada bulan misi minggu kedua ini. Kita lihat di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. 让我们打开新约哥林多后书第3章，我们要从第1节念到第6节。 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 6 dibaca lebih dulu dalam bahasa Indonesia, kemudian dalam bahasa Mandarin. Begini sabda Tuhan. Apakah kami mulai lagi memuji diri kami? Atau apakah kami seperti orang-orang lain perlu surat rekomendasi untuk kamu atau dari kamu? Kamulah surat kami yang tertulis dalam hati kami, yang dikenal dan dibaca oleh semua orang. Sebab telah ternyata bahwa kamulah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah melalui Kristus. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Dialah yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis tetapi dari roh, sebab hukum yang tertulis mematikan tetapi roh menghidupkan. 让我们一同打开哥林多后书第3章第1节到第6节。我们岂是又举荐自己吗？岂向别人用人的坚信给你们，或用你们的坚信给人吗？你们就是我们的坚信，写在我们心里，被众人所知道、所念诵的。你们明显是基督的信，借着我们修成的，不是用墨写的，乃是用永生上帝的灵写的，不是写在石板上，乃是写在心板上。我们因基督，所以在上帝面前才有这样的信心，并不是我们凭自己能承担什么事，我们所能承担的，乃是出于上帝。他叫我们能承担这个新约的这事，不是凭着字句，乃是凭着圣灵，因为呢，字句是叫人死，圣灵是叫人活。 Kita akan melihat ayat yang kelima yang menjadi dasar kita untuk khotbah kita pada hari ini. 今 Ayat 天我 kelima, 们讲到的重点是在第5节。 ayat kelima berkata, dengan diri kami sendiri tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. 第5节成为我们今天讲到的重点，并不是我们凭着自己能承担什么事，我们所能承担的乃是出于上帝。 Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. 亲爱的主内弟兄姐妹， Mari kita bayangkan sebuah situasi ini. 让我们想象我们目前所处的处境。 Ada seorang pria yang sedang berada sendirian di tengah-tengah kamarnya hari itu. 有一个弟兄，他那个时候在他自己的房间里， Oh, dia bukan seorang yang biasa, tetapi seorang yang sangat luar biasa.
karena segala pencapaian yang telah dia alami dalam hidupnya. 他不是很平凡、很普通的人，但是他是一个非常传奇的人物。他经历了一些很多的事情。 Dia telah belajar ilmu kedokteran dengan sangat baik. 他本是学医的， Dia belajar bahasa Mandarin dengan sangat fasih sekali. 而且他很精通汉语。 Meskipun dia bukan orang dari China. 虽然他不是我们中国人， Dan bahkan dia sudah mempersembahkan hidupnya, masa mudanya kepada Tuhan untuk pergi ke negara China yang memang jauh sekali dan tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. 他远离他的祖国，他来到这个中国这个地方来，在哪里向我们的国人传福音？ Oh, bahkan dia hidup sangat sederhana karena memang dia tahu itulah panggilan Allah dalam hidupnya untuk pergi ke sana. 所以他来到中国的时候，他也是一个非常生活非常朴实的人， Oh, seorang yang sangat luar biasa bukan? 他是一个非常了不起的人。 Tapi satu kali Bapak Ibu, satu hari dia berhadapan dengan situasi yang sangat sulit sekali hari itu. 但是有一天，他面临当时的局势非常的紧张，非常的不安定。 Oh, di tengah peperangan yang sedang terjadi, bencana kelaparan, penyakit yang datang silih berganti, disitulah dia merasa tidak berdaya dan dia sendirian di kamar itu berdoa kepada Allah. 因为当时真是国内在进行内战的时候，所以当时中国的情况非常的痛苦，很多的瘟疫，很多的饥饿，民不聊生。 Kata-katanya saya kutip begitu. 他写下这样的诗， Dia berkata seperti 这 ini. 样的。 Ya Allah, aku tidak sanggup lagi untuk menjadi misionaris di tempat ini. 他对上帝说：“主啊，我实在不能够，也 Aku 不能 merasa 坚持在这个中国这个地方做你的宣教师。 Aku merasa seperti seorang penipu saja. 我好像是做一个属灵的骗子一样。” Anda tahu siapa pria ini Bapak Ibu? 我们知道这一位弟兄是谁吗？ Hudson Taylor. 他就是戴德生。 Oh, dalam dunia misi dia adalah seorang yang sangat berhasil karena kemudian membawa Kristus kepada banyak sekali orang percaya di negara Cina. Dan dia salah seorang misionaris terbesar pada abad ini. 他是在十分伟大的，在这个世纪当中，我们可以说他是十分伟大的宣教师，带领很多的中国人来认识基督，归向神。 Tapi satu titik dia pernah merasakan bahwa hidupnya adalah hidup yang tidak pernah dia bayangkan karena dia merasa tidak mampu untuk melakukan karya yang begitu besar itu dengan kekuatannya sendiri. 但是就在有这样的一个时刻，他觉得他本事不配，他觉得他是非常的无能为力来参与这个侍奉的工作。 Bapak Ibu, bukankah situasi tersebut seringkali juga kita alami dalam kehidupan kita kalau kita membayangkan kita dipanggil, kita melakukan sesuatu, tapi kemudian merasa yang kita kerjakan ini terlalu besar. 他的这个情况不正如我们现在所面临的情况一样吗？我们时常觉得有这个心有余而力不足，我们要做差传的侍奉，但是我们觉得我们没这个能力。 Setahun sekali gereja kita mengadakan bulan misi. 一年一次，我们教会这个宣教月。 Dan saya yakin selama bulan ini kita terus-menerus didorong untuk melihat karya Tuhan yang bisa kita kerjakan membawa Injil kepada banyak orang. 在这个宣教月当中，我们不断的教会不断的让弟兄姐妹能够明白教会上帝的工作，在这个是怎么样的。 Tapi saya mengerti Bapak Ibu. 我明白， Di dalam hati kita barangkali ada pemikiran-pemikiran seperti ini. 我们都会有这样的想法。 Oh Tuhan, saya ini nggak pandai bicara. 主啊，我是一个没有口才的人。 Oh Tuhan, saya ini banyak sekali kekurangan dibanding yang lain. 比起别人来说，我十分的不配。 Oh Tuhan, saya ini orang yang tidak layak. 我本是没有资格，也不配做这份差传的侍奉。 Sehingga seringkali panggilan Tuhan itu seperti yang kita baca di dalam Yesaya, waktu dia dipanggil oleh Allah berkata, ini aku Tuhan, utuslah dia, jangan saya. 所以每一次当我们说圣灵的感动，圣灵要差遣我们去的时候，我们说主啊，你不必差遣我，你差遣别人吧。 Bapak Ibu, pada hari ini saya mau mengatakan sesuatu yang memang dialami sendiri oleh Rasul Paulus sebagai sebuah kebenaran yang kita perlu pegang dalam kehidupan kita. 今天我们要特别讲使徒保罗，他在侍奉的工作上，他也曾遇到这样的事情。 Apa itu Bapak Ibu?
是什么呢？ Paulus berkata bahwa kesanggupan kita untuk hidup dalam misi Allah itu tidak berasal dari keyakinan, kemampuan, kekuatan dari diri sendiri, melainkan hanya dari Allah yang memampukan kita melalui Roh Kudus-Nya. 使徒保罗说：“我们做这个差传的工作，并不是出于我们自己有多么大的本事，我们有多么大的资金，但是这完全是靠着圣灵的带领，有神的生命在我们心中。” Bapak Ibu, mari kita balik kepada surat Korintus tadi. 当我们再回讲看这个哥林多后书， Rupa-rupanya di gereja Korintus hari itu yang didirikan oleh Rasul Paulus sedang terjadi sesuatu di sana. 哥林多教会是使徒保罗所设立的，但是那个时候发生了一些事情。 Oh, di gereja ini muncullah orang-orang dari Yerusalem terutama yang datang ke sana dan mengatakan kami ini adalah guru-guru yang ahli, fasih dan menguasai kitab suci. 当时哥林多教会的一些信徒，他们特地从耶路撒冷请来了一些很有学问的这个教师来那里。 Oh, Bapak Ibu, mereka datang bukan dengan tangan kosong, tetapi mereka datang dengan sesuatu bukti yang sangat kuat sekali, yaitu surat pujian atau surat rekomendasi. 这些这个教师呢，他们来不是空手而来，他们有很多的推荐信，因为他们在以往的工作很有成就，所以他们拿了一个很显赫的推荐信来到这个哥林多教会。 Oh, jadi surat yang mengatakan bahwa mereka ini orang-orang yang hebat, orang-orang yang punya kemampuan, orang-orang yang luar biasa, yang datang ke sana dan tentu itu akan menjadi sesuatu yang membanggakan bagi gereja Korintus. 他们的到来，他们也是带来了一些很多在当时他们对他们非常崇拜，非常很多的成绩，所以他们来到哥林多教会当中来向他们这些信徒显耀他们的这个功绩。 Tapi di sisi lain mereka kemudian berkata, lalu Paulus, siapa sih Paulus? Orang yang biasa, tidak punya kemampuan seperti kami, tidak punya keahlian seperti kami. Kami orang-orang yang lebih hebat dari Paulus. 所以呢，他们来到哥林多教会的时候，他们看到保罗，他很歧视他，对他说：“保罗是谁呢？他有那么好的学问吗？他们能够跟我们做一个比较吗？” Jadi Bapak Ibu, dalam benak orang-orang hari itu, mereka berpikir kalau saya mau melayani, maka saya perlu kualifikasi yang baik, prestasi yang baik, pengalaman yang hebat, kemampuan yang melebihi orang banyak. Itulah yang akan membuat saya dipilih oleh Tuhan untuk melayani. 所以在当时哥林多教会的一些信徒，他们有制定一个标准，要真正的被上帝所使用的，他一定是一个非常有学问、非常有在工作方面非常有好的这个成绩，可以被人所赞扬的。 Oh, Bapak Ibu, kadang-kadang pemikiran seperti ini juga mulai ada di dalam gereja Tuhan hari ini kan? 所以这样的想法在我们这个教会也产生了。 Oh, gereja kita membutuhkan orang-orang yang hebat, orang-orang yang pandai bicara, orang-orang yang bisa melakukan banyak hal dengan sangat baik, punya kemampuan yang sangat hebat. Itu pasti dipilih oleh Tuhan. 我们也跟当时的教会的信徒一样，我们也希望我们拿到一个这个人被上帝所使用，他一定是非常有显赫的背景，有足够的口才，有一切的工作能力是非常棒的。 Bapak Ibu, ingatkah kita waktu Samuel datang ke rumah Isai dengan satu tujuan, mengurapi raja yang baru bagi Israel? 就像当时撒母耳先知他来到耶西的家中，要为以色列百姓这个高立一个国王的时候， Maka Isai memanggil anak-anak laki-lakinya untuk datang berjumpa dengan Samuel. 那个时候呢，耶西带领他的几个孩子来到撒母耳面前。 Oh, mereka anak laki-laki yang hebat, beberapa menjadi prajurit, badannya tegap, wajahnya baik, dan mereka tentu secara manusiawi cocok banget kalau jadi raja. 耶西呢带着他的那些孩子，其中有的是做军官的，其中也是做一些很出名的人。也是觉得只有这些人，他的身材也非常的魁梧。那么只有这些人，他实在是配得成为当时以色列的国王。
Tapi perhatikan apa yang Allah pilih. 但是上帝选择哪一个 Allah 呢？ memilih Daud 上帝拣选了大 yang 卫， masih muda, 十分的年 belum 轻， berpengalaman, 还没有任何经 seorang 验。 gembala yang sederhana. 他是一个很平凡的牧人， Tapi dialah yang dipilih oleh Allah. 上帝拣选了他。 Bapak Ibu perhatikan, inilah yang menjadi dasar dari apa yang Paulus sedang bicarakan dalam bagian ini. 这就是上帝所拣选的人，与我们刚才哥林多教会保罗所讲的是不一样的。 Karena kalau pelayanan hanya didasarkan pada kemampuan, pada kehebatan, pada diri kita sendiri, 如果一个侍奉是凭着我们自身的能力，我们有多么的能干，我们有多么的口才来决定我们的侍奉的话， maka biasanya akan berakhir dengan kesombongan. 那么这样的侍奉会造成什么后果呢？一定是他非常的骄傲， Dan berpikir saya mampu melakukan ini semua. 他觉得这一切事情我都能够做得来。 Seandainya saya tidak ada di gereja ini, maka semuanya menjadi berantakan. 他甚至于说，如果这个教会没有我，那么这个教会的侍奉将一塌糊涂。 Dia lupa bahwa gereja dan pelayanan adalah milik Tuhan, bukan milik seseorang. 他忘记了这个教会是属于神的，不是他个人的。 Atau di sisi lain, maka sebaliknya dia kemudian akan menjadi burnout, menjadi lelah dan berpikir, saya kok melakukan ini sendirian saja, tidak ada seorang pun yang menolong. 相反的，也可能产生另外一种后果，那这个人他会感到非常的孤单，非常的无能为力，因为他觉得他自己被孤单。 Bapak Ibu, di tengah-tengah ketegangan seperti inilah, Paulus memberikan sebuah solusi yang menarik. 就在这样的情况当中，保罗在这里讲了一件事。 Karena kalau kita baca dalam ayat yang kelima, dia berkata, dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup. 保罗说：“如果凭着我们个人的能力，我们实在是不能承担这一切事情。” Bapak Ibu, Paulus menyadari bahwa di dalam semua yang dia kerjakan, maka dia tidak akan pernah mampu melakukannya seorang diri. 因为保罗完全的知道，他所做的这一切事，如果是靠着他个人的力量所做的，一定是不能。 Bapak Ibu kalau perhatikan, setiap akhir dari semua surat-surat yang Paulus tuliskan, di bagian akhirnya, 如果我们注意每一封保罗所写的书信，在他最后的词一定是 dia akan menyebut banyak sekali orang-orang, sahabat, rekan-rekan yang menolong dia di dalam seluruh pelayanan yang Allah percayakan kepadanya. 在保罗的每封书信当中，他的最后的结尾，他一定是有提到一切在教会中跟他同工、一同服侍、一同帮助他的人。 Itu menegaskan bahwa memang dia tahu kemampuan seseorang, dirinya hari itu tidak akan pernah sanggup mengerjakan bagian yang begitu besar yang Allah percayakan dalam hidupnya itu. 因为再一次证明保罗深信，在他所做的一切工作，并不是靠着他个人的力量，有别的同工扶持他。 Tapi ada satu hal yang jauh lebih penting ketimbang orang-orang yang berada di sekitarnya. 他是有一个是比这一些同工更重要的人， Apa itu Bapak Ibu? 是什么呢？ Kekuatan dari mana? 就是从上帝而来的能力。 Siapa yang menyanggupkan dia? 是什么人让他可以承受这个重担呢？ Satu pribadi, 有一个人， Allah sendiri. 就是神自己。 Bapak Ibu, Paulus belajar untuk mengubah sumber kekuatannya. 保罗在那里改变他的这个生命。 Kalau sebelumnya dia mungkin mengandalkan kekuatannya, dia berasal dari satu kelompok yang sangat luar biasa, orang-orang Farisi. 如果以前他觉得他是一个需要靠法利赛人非常有学问的法利赛人来支撑他的工作的话， Dia dididik oleh seorang guru yang luar biasa yang bernama Gamaliel, yang hari itu sangat terkenal dan semua orang kepengen menjadi muridnya. 因为保罗他也是从一个很高的学府的学生出身的。 Dalam usia yang sangat muda, dia sangat dihormati oleh banyak orang, punya kedudukan posisi yang luar biasa itu. 保罗在当时可以说是非常有学问、非常有地位，深受别人所尊敬的人。 Tapi saat dia berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan Kristus di tengah-tengah kehidupannya itu, semuanya berubah. 但是当他自己遇见主耶稣基督的时候，他一切都改变了。 Karena baginya sekarang Kristuslah sumber segala-galanya, kekuatan, kemampuan, apapun yang dia miliki hari itu.
因为他知道基督是他的一切，是他力量的泉源，是他所有的一切的力量的源头。 Bapak Ibu, yang kedua, dia juga menyadari bahwa hidupnya sekarang bukan untuk dirinya sendiri. 第二呢，他也觉得他现在的生命不是属于他自己的。 Dia bekerja, dia melayani, dia pergi kemanapun, berjumpa dengan banyak orang, bukan untuk kepentingannya sendiri, Bapak Ibu. 他在哪里侍奉，他到哪里传福音，或在什么地方工作，都不是为着他个人， Tapi untuk satu tujuan penting. 他是有一个独特的目标， Apa itu? 什么呢？ Menjadi saksi dari Kristus Justru- yang sudah mengubah hidupnya. 就是成为一个基督的见证人，使基督让他改变他的生命。 Maka apa yang dia katakan, apa yang dia perbuat, semuanya mengacu pada apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan, mengubah hidupnya dari kesia-siaan itu menjadi saksi bagi Kristus, bagi banyak orang. 所以他所做的一切都是朝着一个目标，就是要为基督做一个见证。 Dia memakai gambaran yang sangat menarik, surat Kristus yang terbuka. 他在这里用一个非常简单的这个比喻，就是基督为他做的这个推荐信。 Bapak Ibu, kita mengenal ada surat-surat yang rahasia begitu ya, yang tidak boleh diketahui oleh banyak orang. 我们都曾经有个推荐信是别人不能够知道的， Tapi Paulus tidak, dia mengatakan hidupnya surat yang terbuka. Artinya semua orang bisa melihat, semua orang bisa tahu, semua orang bisa segera menyadari bahwa seluruh kehidupannya hari itu didorong oleh satu hal, Kristus. 但是保罗的这个推荐信是公开的，他公开承认是上帝主耶稣亲自给他写的推荐信，来表明他的一切。 Hal yang menarik yang ketiga, dia belajar untuk sekarang mempercayakan hidupnya ke tangan Allah, kepada roh Allah yang menuntun dia. 他将他的生命的一切都是奉献给神， Bukan lagi pemikirannya, bukan lagi kehendaknya yang menjadi pandu dalam dia menentukan saya akan pergi kemana, saya akan melakukan apa. 他不再凭着个人的意志、个人的思想，要他做什么，他要去哪里。 Bapak Ibu, bukankah dalam satu peristiwa itu sangat tergambar jelas? 因为在一些事情上可以清楚明白。 Kisah para Rasul mencatat bagaimana satu ketika Rasul Paulus berniat pergi ke Bitinia, ke Asia. 在使徒行传记载，有一天使徒保罗他想到要去亚细亚的一个地方。 Oh, Bapak Ibu, Paulus bukan orang yang ceroboh waktu melakukan sesuatu. 保罗他不是一个他是一个特别谨慎的人，他所做的一切都经有计划的， Dia sudah mempersiapkan segalanya. 他已经预备了一切， Dia tahu kemana akan pergi. 他知道他现在应该去哪里， Dia mengerti tantangannya. 他也明白他前面有很多的拦阻， Dan dia sudah menjelaskan perjalanan itu kepada orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Apa yang akan mereka hadapi. 他也对那些跟他一同去的那些弟兄姐妹跟他讲，他前面的这个道路将遇到什么困难。 Tapi satu malam, 另一方面， dia berdiri di tepi pantai. 他来到这个海边， Dan dia mendapatkan penglihatan dari Allah. 他在哪里？他得到一个意象， Ada seorang pria yang berdiri dari kejauhan. 他看到一个人站在那边， Yang melambaikan tangan kepadanya. 向他挥着手， Dan berkata, datanglah kemari. 对他说：“你来我们这里吧， Tolonglah kami. 你救救我们吧。” Dalam Alkitab ini disebut sebagai penglihatan Makedonia. 在圣经称呼说是马其顿的呼声。 Paulus langsung mengerti dan sadar. 那个时候呢，保罗马上知道， Itulah pimpinan Tuhan. 这就是上帝的带领。 Dia belum pernah pergi ke sana. 他从来没有去过马其 Dia 顿 belum tahu situasinya secara jelas di sana. 他也不知道马其顿的情况是什么。 Apa yang akan terjadi kelak di situ, dia nggak tahu. 他去了那个地方，将造成什么后果，他也不知道。 Dan betul saja Bapak Ibu, waktu dia tiba di sana di kota Filipi, justru dia menghadapi tekanan yang begitu berat. 事实证明，真的，他到了那个地方，到了菲律宾的时候，他得到很多的攻击， Ditangkap, 被抓捕， dijebloskan dalam penjara, 他们下在监狱里， didera dengan begitu hebat. 他受到很多的这个压迫。 Kalau saya jadi Paulus hari itu Bapak Ibu,
如果当时是我在这个地方， Saya bisa saja berkata begini sama Tuhan kan. 我可能会对上帝说 Aduh Tuhan, 主上帝啊， kenapa ikut engkau justru aku mengalami situasi yang berat kayak gini. 为什么我现在跟从你，但是我的遭遇却如此的困难呢？ Seandainya saya pergi ke Bitinia, 他去了那个比基尼亚的地方， mungkin tidak akan mengalami situasi yang seperti ini. 可能我如果去那个地方，可能我的遭遇不像现在这样的困 Tapi 难， waktu saya ikut engkau, 但是现在我跟从你， justru penderitaan, penjara, kesakitan yang saya alami. 但是我却遭遇着逼迫下的监理，还有一切肉体上的痛苦。 Tapi Paulus tidak berpikir demikian. 但是保罗他没有这么想， Justru dia sadar bahwa waktu dia melakukan apa yang Tuhan mau, Tuhan membuka jalan yang lebih besar daripada yang dia sanggup pikirkan hari itu. 因为保罗说，如果他照着神的旨意，他做，他相信上帝会为他开路， Apa itu 给他 Bapak Ibu? 指引他。 Itulah Injil yang pertama kali masuk ke daratan Eropa. 那个保罗的世界，就是福音第一次进到这个欧洲的地方。 Filipi itu menjadi gerbang bagi Injil yang menerobos masuk ke tempat yang belum pernah didatangi sebelumnya. Injil datang kepada orang-orang yang belum pernah mendengar keselamatan itu. Dan Injil bekerja membangun umat Allah di sana. 菲律比这个城市就成为当时欧洲第一个福音进到那个地方的一个据点。 Bapak Ibu, disinilah sekali lagi letak kekuatan itu. 这就是上帝为我们这个力量， Bukan dengan kemampuan saya. 不是凭着我们个人的力量， Bukan dengan kekuatan kita. 不是凭着我们个人的能力， Bukan dengan harta dan kemampuan kita. 或者我们有很多的资金，有很多的口才， Tapi karena Allah yang memberikan kesanggupan. 但是是上帝给我们这个力量。 Bapak Ibu, inilah yang Paulus alami dan sadari bahwa di dalam kehidupannya dia tahu Allah lah sumber kekuatan, Allah lah yang menjadi cara dia untuk melayani, dan Allah pula yang memimpin dia langkah demi langkah. 这就是刚才我们所念的圣经，是上帝让他有力量来承担什么事。 Karena itu dia berkata bahwa semuanya itu dia sebagai surat Kristus yang terbuka itu bukan ditulis oleh tinta yang gampang hilang, tapi oleh Roh Allah yang kekal. 所以他成为基督的信是借作，不是用墨水写的，是用上帝永生上帝的灵写的，给他一个推荐的信。 Kebenaran apa sebetulnya yang kita bisa ambil dari teks ini, Bapak Ibu? 从这段经文，我们可以学习到什么真理呢？ Sekali lagi kita melihat di dalamnya bahwa ada Kristus yang menolong dan memberikan kekuatan. 我们知道有基督在我们，给我们这个力量。 Tapi dengan cara bagaimana, Bapak Ibu? 用什么办法呢？ Dengan cara yang sangat ajaib. 用什么办法我们可以得到这个力量？ Kristus datang ke dalam dunia ini. 基督来到这个世上， Dia melayani di antara orang-orang yang hari itu membutuhkan keselamatan. 当时就是基督来到这个世上，准备为救赎我们当时的人类。 Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu? 但是，结果事情的发生是什么呢？ Dia tidak diterima di sana. 世人不接受他， Kristus mengalami hukuman yang paling mengerikan 基督反而受到非常严厉的这个迫害， untuk satu tujuan. 被他们凌辱。 Supaya kita, engkau dan saya, dilayakan oleh Allah. 接着基督的受迫害，叫我们今天我们相信他的人，可以得到这个被上帝配的顶来侍奉他。 Benar Bapak Ibu, bahwa kekuatan kita bukan berasal dari kita sendiri. 所以再次证明，我们不能够靠着自己的力量。 Kemampuan kita untuk melakukan karya bagi Allah itu bukan karena kita sanggup, Bapak Ibu. 做神的工作，并不能够靠着我们自己有多么大的本事， Tapi karena Dia, 但是是完全 Kristus. 基督的原因。 Tapi caranya begitu ajaib, karena justru Kristus menanggung beban itu, Dia menggantikan kita, Dia memikul kelemahan kita, supaya engkau dan saya yang tidak layak ini dimampukan, dilayakkan oleh Allah di dalam Kristus. 就是在基督里，我们本是不配的人，我们的软弱，我们的一切不完全，基督为我们成就了一切。
Bapak Ibu lihat ada sebuah pertukaran yang begitu agung di dalam Kristus bagi engkau dan saya. 基督的救赎的功能，在十字架上救赎的功能，成就了一切的事。 Kita berkata kita sanggup itu karena kita tahu Kristus yang menyanggupkan kita. Tapi dengan satu catatan yang penting. Karena dialah sesungguhnya yang telah menanggung semua kelemahan kita itu. 因为我们知道基督为我们担当了一切。 Pada waktu Tuhan Yesus berkata, sudah selesai di atas kayu salib. 当耶稣基督在十字架上说了成了， Sesungguhnya dia telah menanggung semua kelemahan, dosa, ketidakberdayaan kita di hadapan Allah. 这就表示他在十字架上，他已经完成了一切的工作，他救赎了我们的软弱、我们的罪恶、我们的一切不完全。 Bapak Ibu, karena itu bagi saya Allah itu tidak memanggil orang yang sudah merasa layak. 所以我们在说，上帝并不需要我们自认为我们自己已经够资格的人， Tapi ingat, dia melayakkan orang yang dipanggilnya. 但是他让我们这些被他呼召的人可以够资格在他面前侍奉。 Satu ketika Bapak Ibu dalam sebuah pelayanan saya di sebuah kota, 有一天我在一个城市做侍奉的时候， saya berjumpa dengan seorang ibu, seorang wanita yang mulai parubaya, sangat menarik. 我碰见一位妇女，中年的妇女， Seorang ibu yang sederhana, Bapak Ibu. 这是个平凡的妇女， Tapi dia sangat-sangat luar biasa bagi saya. 但是我觉得她是非常的不平凡。 Satu ketika saya sedang ada dalam persekutuan doa dan saya datang lebih awal sebelum orang lain pada datang. 在一次祷告的晚祷会当中，我比别人更早到这个地方。 Tiba-tiba saya mendengar pintu itu terbuka, kriit, gitulah. Lalu ada seorang yang masuk. 我听到门后有个开门声音，有一个妇女来到。 Sebelum saya menoleh dan melihat, saya sudah tahu siapa yang datang. 我一猜就知道是某某人来了。 Kenapa Bapak Ibu? Karena ada sesuatu yang khas. 为什么呢？因为我们已经知道了他的特点。 Bau minyak gosok Bapak Ibu. Usia bau minyak gosok. 他的身体散发出这个油的味道。 Ya memang kalau sudah berusia tertentu kan perlu minyak gitu ya untuk gosok kaki lah, tangan lah. Ada banyak keluhan kadang. 所以呢，像普通的中年的人一样，他身上常常擦着什么万金油啦、什么风油精等一类。 Tapi dia pernah berkata satu hal. 那是一件非常特别的事情。 Pak, saya ini sudah ikut kursus penginjilan. 他对我说：“我已经参加这个个人布道的辅导班。 Dan satu kali Pak, 有一次， saya pergi ke tengah alun-alun kota. 我到一个市中心的广场， Hari itu saya diberi tugas. 当时我得到一个工作，一个责任， Untuk menginjili satu orang. 叫我向一个人传福音。 Saya datang ke sana. 我来到那个广场， Melihat banyak orang. 广场里面很多的人， Banyak yang lagi jualan. 也有很多人在那边做买卖。 Tiba-tiba hati saya yang tadinya berkobar-kobar itu melihat orang banyak mulai pelan-pelan mengecil semangatnya Pak. 我看到那么多人，那么起先我心里有那么的火热的心，看到那么多人，我开始觉得胆怯了， Dan mulai ada pikiran muncul. 我不敢了。 Kalau saya ngomong tentang Tuhan Yesus sama orang ini, 如果我向那个人传讲主耶稣基督， apa yang saya akan alami? 那么我会经历什么呢？ Dia mulai takut Bapak Ibu. 他开始感到害怕， Semangat yang tadinya begitu membara, tiba-tiba cush, hampir padam. 他还没有来的时候，他的精神是那么的高昂，但是现在看到那么多人，他马上推他了。 Tapi kemudian dia berpikir begini, 后来他想到了， Tuhan saya mau taat. 主啊，我愿意顺服。 Kau tahu saya tidak mampu. 你知道我是没有这个资格，不 Gak 能 pandai ngomong, 没有口才， tapi saya mau taat. 但是我愿意顺服。 Maka dia mulai mendekati seorang ibu yang lagi jualan di sudut.
所以他走进一个，在那里有个妇女在那里卖东西， jualan kacang rebus, Bapak Ibu. 卖这个花生， Dan dia mulai duduk di sana 他坐在他旁 dekat 边， orang yang jualan itu. 他坐在他旁边 Lalu mulai beli sebungkus kacang dari dia. 买那个蒸熟的花，已经蒸熟了的花 Dan 生， kemudian mulai bicara. 开始在交谈。 Lama baru dia menyadari sesuatu. 后来他觉得， Loh, kok saya bisa ngomong tentang Yesus kepada dia ya? 他才醒悟到，为什么我从刚才我能够向他很流利的讲到耶稣的事情。 Dia nggak ngerti dari mana caranya, bagaimana caranya. Tapi hari itu dia bisa bicara tentang Kristus kepadanya. 为什么我能够很流利的向他传递耶稣的福音？ Dia cerita ini sambil menangis, Bapak Ibu. 这个故事还没有结束。 Dan dia berkata, saya sebetulnya nggak bisa, Pak. 他对我说：“其实我觉得我自己是不能的， Tapi karena saya tahu Tuhan yang memampukan. 但是主耶稣让我有这个能力。 Bapak Ibu, itulah Allah kita hari ini. 这就是我们今天传福音的这个本钱。 Dia mengerti kesulitan kita. 上帝知道我们的软弱， Dia mengerti kekurangan kita. 他知道我们的缺乏， Dia mengerti kegagalan kita. 他知道我们曾经失败， Tapi dia tidak pernah meninggalkan kita. 但是他从来不弃绝我们。 Di tengah segala situasi berat yang kita sedang hadapi sekalipun, 当我们面临一切的时候， Allah tetap mau supaya kita menjadi surat yang terbuka bagi Kristus. 主仍然需要我们成为耶稣基督的推荐的心。 Bapak Ibu, sekali lagi kesanggupan kita untuk menjalankan misi Allah itu 我再一 sesungguhnya 次 tidak 说， berasal dari kita sendiri. 我再一次肯定说，我们能够成为这个做宣教的工作，这个能力不是从我们自己， Tapi hanya dari Allah 但是是从神来的。 yang memampukan kita. 他赐给我们这个能力，教我们可以做。 Pelayanan dan ladang Allah itu begitu luas. 神的工厂是那么的大， Dan Allah sedang memanggil kita untuk menjadi pekerjanya. 上帝呼召我们为他工作。 Saya mau nutup bagian ini dengan bagaimana Tuhan mengajarkan situasi ini kepada para murid, Bapak Ibu. 今天我要做一个故事，做一个结束。 Matius pasal yang 9 menceritakan satu pengalaman Tuhan bersama murid-murid. 有一天，主耶稣跟他的门徒在一起， Hari itu Tuhan melihat orang banyak yang mengelilingi dia, mendengarkan dia, mencari dia, dan Tuhan mengajar banyak orang. 当时主耶稣看到周围很多的人在那里跟着他、跟从他、听他讲道。 Tapi waktu Tuhan melihat orang banyak itu, Bapak Ibu, 但是当主耶稣观看那么多的群众来跟着他的时候， Alkitab mengatakan hatinya digerakkan oleh belas kasihan. 那么他心中就生出一个怜悯的心。 Dia tahu bahwa mereka itu terlantar, lelah, seperti domba yang tidak bergembala. 他知道这些人，他就像一个羊群没有牧人的羊群一样。 Dan Tuhan kemudian ngomong pada para murid hari itu, 所以当时主耶稣就对他的门徒说 berdoalah, 你们要祷告， mintalah kepada Allah 向我们的天父祈求， supaya dia mengirimkan lebih banyak lagi pekerja untuk tuayan yang sudah siap ini. 也让天父差派更多的工人来收割他的庄稼。 Tuhan mengajar mereka berdoa, 主耶稣教导门徒祷告， mengirimkan supaya Bapa mengirimkan lebih banyak pekerja karena tuayan itu sudah siap. 因为看到看到庄稼都熟了，求天父差派工人来收割他的庄稼。 Bapak Ibu, kalau kita lihat dunia sekarang, itu juga yang sedang seharusnya kita lihat bersama-sama. 就正如我们今天的世界，我们所面临的环境一样，我们也要恳求上帝差派工人来工作。 Oh, ladang itu sudah siap untuk dituai. 工厂很多的都已经成熟了， Tapi memang pekerja kurang. 但是工人缺乏。 Karena itu, Yesus memerintahkan berdoalah.
所以呢，主耶稣教导我们，要我们为这个事情祷告。 Tapi ada satu kejutan di dalam kisah ini Bapak Ibu. 在这个有一个真的很惊奇的事。 Karena kita langsung masuk pada pasal yang berikutnya, pasal yang ke-10 Bapak Ibu. 我们看第10章， Tuhan kemudian mengatakan satu hal yang di luar dugaan para murid hari itu. 主耶稣说了一句话，是我们所想不到的， Apa itu Bapak Ibu? 是什么呢？ Yesus kemudian mengutus mereka. 主耶稣差遣他们， Mengutus mereka untuk menjadi bagian dari pekerja-pekerja yang akan menuai itu. 主耶稣亲手差遣他们到美国地方去。 Jadi sesungguhnya Tuhan sedang mengajar kepada mereka bukan saja berdoa kepada Allah, meminta orang-orang untuk datang menuai. 所以呢，主耶稣教导我们，不但是我们只有祷告，求上帝差派工人来收割这个庄稼， Tapi Tuhan sesungguhnya sedang mengatakan begini, 而且我需要的， kalau kau berdoa seperti itu, 如果你祷告， ingatlah 你要记得， engkau jawaban doanya. 你要准备这个祷告的回应， Dan Allah sedang mengutus engkau 就是上帝现在正在差遣你， untuk menjadi pekerjanya. 成为他收割他的庄稼。 Bapak Ibu, itulah kita hari ini. 今天就是我们目前我们所面临的这个情 Kalau 况。 gereja kita mengadakan bulan misi, Bapak Ibu, 今天我们的教会每个月都有这个宣教业的活动， mengingatkan kita tentang karya Allah yang perlu didengar oleh banyak orang. 提醒我们，叫我们明白上帝在我们这个蒙恩得救的人身上所做的工作。 Kalau kita mendengar kesaksian-kesaksian dari ladang-ladang pelayanan misi kita, 我们也听到很多的关于宣教场地的一些见证。 sesungguhnya Allah sedang berkata begini kepada engkau dan saya, 其实有一句话是对我们说： engkaulah yang aku ingin utus. 我愿主耶稣在我们心中就是有一个声音说：我愿意你去。 Sesuai dengan bagian yang Allah berikan dalam hidup kita. 就像上帝所给的一切工地一样， Tapi kitalah jawaban doa itu. 我们怎么样来回应上帝的呼召？ Bukan dengan kekuatan kita, 不是凭着我们的能力， tapi oleh kekuatan Allah. 但是上帝的能力。 Mari kita berdoa. 让我们低头祷告。 Bapak, mari kita tenang dan membiarkan firman Tuhan hari ini berbicara dalam hati kita. 让今天上帝的话再一次向我们每个人说话。 Dan biarlah pujian ini menghantar kita di dalam merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Biarlah kebenaran ini tidak berlalu begitu saja dari hidup kami, Tuhan. 主要今天你的话语，不是就这样子的过去。 Roh Kudus, bantu kami mengerti isi hatimu. 求圣灵叫我们可以明白你的心意， Jadikan kami surat Kristus yang terbuka, 叫我们明白基督成为我们公开的推荐信， yang dilihat, dibaca, sehingga semua orang yang ada di sekitar kami memahami betapa Kristus mengasihi kami semuanya ini. 被世人所看见、所知道、所认识，叫世人也可以明白你的爱是何等的伟大。 Engkau tahu keterbatasan kami, Tuhan. 主啊，你知道我们是软弱， Engkau tahu 是有限 kelemahan 的。 kami. 你知道我们的软弱，我们的有限， Engkau mengerti kekurangan-kekurangan 你 kami. 知道我们的缺乏，
tapi Engkau juga yang kiranya memampukan kami. 主啊，求你让我增添我们的力量。 Sekarang kami siap ya Tuhan. 主啊，我们已经准 Kami 备， mau taat 我们愿你顺服， melangkah bersama dengan Engkau. 我们愿你以你起步。 Terima kasih. 谢谢主， Berkati kami Tuhan. 求你赐福每一个人， Hanya di dalam nama Tuhan Yesus 是奉靠主耶稣基督的名。 kami Amin. berdoa. Amin. Tuhan memberkati. 上帝祝福我们。 Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Segenap majelis hamba Tuhan, pengurus GKA Gloria Pacar mengucapkan terima kasih kepada Pendeta David Kosasi yang telah melayani kita pada hari ini di KU1. Kita bersyukur karena kita sudah mendengarkan dan belajar apa yang menjadi firman Tuhan yang disampaikan kepada kita. Kiranya Tuhan Yesus sungguh menjadi terang yang menerangi setiap aspek kehidupan kita. Izinkanlah saya menyampaikan beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah dari Departemen Misi, Departemen Komisi dan Departemen Misi berkolaborasi mengadakan program Peduli Kasih pada bulan misi. Dalam program ini gereja akan berbagi 1.000 paket sembako untuk petugas kebersihan Kota Surabaya dan juga karyawan gereja. Masing-masing paket sembako yang akan dibagikan senilai Rp110.000. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk ambil bagian dalam memberkati saudara-saudara kita. Bapak Ibu dapat berpartisipasi lewat donasi yang dapat ditransfer melalui rekening gereja dengan memberikan kode 56 pada 2 digit terakhir. Donasi dibuka hingga tanggal 16 Agustus minggu depan ya, 16 Agustus 2026. Pembagian paket sembako akan dilaksanakan tanggal 17 Agustus hari Senin jam 3 siang sampai setengah 6 sore di kantor DLH Surabaya. Mari kita ambil bagian dalam peduli kasih ini untuk membagikan berkat kepada banyak orang. Pengumuman yang kedua dari Komisi Sekolah Minggu tanggal 16 Agustus hari Minggu depan, Komisi Sekolah Minggu akan mengadakan Minggu Spesial Ibadah Anak untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan sebuah ibadah yang berjudul One Heart for Indonesia. Bersama anak-anak diajak untuk mendoakan, mendukung negara ini sembari mewartakan Injil Tuhan kepada semua anak. Dalam ibadah ini juga diadakan special game seru yang sangat memberkati anak-anak. Mari mengajak anak, cucu kita untuk bersama-sama mengikuti ibadah spesial sekolah minggu tanggal 16 Agustus pukul 9.15 pagi. Pengumuman yang ketiga, Mission Worship Night. Tuayan memang banyak tapi pekerja sedikit. Perkataan Tuhan Yesus ini bukan sekedar sebuah gambaran tentang kebutuhan dunia. Ini adalah panggilan bagi setiap orang percaya. Injil sudah dipercayakan kepada kita bukan untuk disimpan tetapi untuk diberitakan. Kasih Kristus yang telah menyelamatkan kita harus terus mengalir kepada keluarga, sahabat, kota, bangsa, bahkan sampai ke ujung bumi. Ada yang dipanggil pergi, ada yang menopang melalui doa, ada yang memberi, ada yang bersaksi di tengah kehidupan sehari-hari. Kita semua dapat mengambil bagian untuk menghayati dan meresponi panggilan ini. Oleh karena itu gereja mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bersama-sama hadir dalam Mission Worship Night. Sebuah malam untuk bersama-sama menyembah Tuhan, berdoa bagi jiwa-jiwa, mendengar suaranya dan membiarkan Roh Kudus menyalakan kembali api misi dalam hati kita. Kapan tanggalnya? Hari Rabu 19 Agustus 2026 jam 6 petang dimulai dengan makan malam. Acara akan dimulai 18.45 atau jam 7:04 di gedung utama GKA Gloria Pacar. Mari menyembah, berdoa, pergi dan menjadikan semua bangsa murid Kristus. Pengumuman yang keempat dari Komisi Wanita mengundang para wanita dan para ibu untuk bergabung dalam persekutuan Komisi Wanita tanggal 14 Agustus 2026 jam 6 malam akan dibawakan oleh penginjil Luki dengan tema wanita yang dipakai Tuhan membawa terang. Di sini kita akan belajar sebagai kaum perempuan yang diciptakan Tuhan untuk terus diberkati dan menjadi berkat bagi keluarga, gereja dan semua orang. Mari kita bersama-sama mengikuti, mari bergabung dan mengajak para wanita untuk bersama-sama hadir dalam persekutuan ini.
Demikian pengumuman hari Minggu ini, mari kita terus menjadi berkat bagi keluarga, daya bagi gereja, dan terang bagi dunia. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama-sama kita bersyukur untuk momen ini mengingatkan kita tentang misi. Kita juga akan bersyukur memberikan persembahan kepada Tuhan. 我们带着感恩的心来奉献。 Persembahan dijalankan 2 kali selama bulan misi ini. Pertama untuk kebutuhan rutin gereja dan yang kedua untuk mendukung pelayanan misi. 在宣教业的时候，我们每一场聚会都进行2次的奉献。第一次是为教会的经常费而奉献，第二次是为宣教的奉献。 Kiranya dengan kasih karunia-Nya memampukan kita untuk mempunyai hati misi, mengabarkan kabar baik, Injil dan keselamatannya, kemanapun ku diutusnya. Ini adalah lagu tema misi di gereja kita. bangkit berdiri kemanapun, kemanapun diutusnya di lautan samudra untuk mengabarkan, untuk doa persembahan ini memohon penginjil Denny dapat pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau memberikan kesempatan kami untuk kami boleh memberikan persembahan yang terbaik buat Engkau. Tuhan, kiranya boleh menguduskan persembahan ini
Tuhan kiranya boleh pakai persembahan ini untuk boleh memberkati baik gereja kami maupun lembaga-lembaga misi dan khususnya untuk memberkati orang di seluruh dunia. Berkati juga untuk tangan-tangannya mengelola, Tuhan kiranya beri hikmat kepada mereka untuk boleh mereka mengelola dengan baik. Berkati juga kami yang belum memberi, kiranya Tuhan sendiri boleh mendorong kami atas cinta kasih Allah kepada kami, untuk kami boleh memberikan persembahan yang terbaik di kemudian hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, tinggalnya yang esa. Oh selamat sumber berkat. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, jadilah surat Kristus yang terbuka, bukan karena kita mampu dengan kekuatan sendiri, bukan kita sanggup karena memang Allah sendirilah yang memberi kekuatan dan kesanggupan bagimu. Karena itu, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih yang sempurna dari Allah Bapa kita, anugerah dari Kristus Yesus Tuhan yang telah memberikan hidupnya supaya kita boleh dilayakan dan dimampukannya, serta dengan pertolongan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita kemanapun kita pergi menjadi saksi Kristus sekarang sampai seterusnya. Amin. Amin. Ibadah selesai, Tuhan memberkati.